Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk masuk pada 10 yang pertengahan daripada Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melanjutkan usia kita sampai kepada akhir Ramadan, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita meneruskan perbicaraan kita pada kitab Nasihat Iman, Nasihat Agama dan Iman ini, pada membicarakan tajuk memohon husnul khatimah, iaitu minta kepada akhir kalam kita ni ataupun kehidupan kita ni kepada sesuatu kebaikan. Jadi kita perlu faham bahawa setiap manusia yang hidup ni pasti akan menempuhi mati. Dia akan melalui mati. Saat kematian ini akan ditempuh oleh semua orang. Atas nama dia ni maknanya makhluk, maka yang dikatakan alam mesti akan menempuh kematian. Tidak ada yang boleh maknanya kekal di atas muka bumi. Sebab salah satu daripada sifat alam ni, dia mesti ada tempoh, ada waktu berakhir. Masih wallahu ta'ala, semuanya akan mati belaka. Bila waktunya, 100 tahun, 200 tahun, tapi mesti akan mati. Jadi dengan sebab itu, bagi kita orang yang beriman macam kita, alhamdulillah Allah Ta'ala beri kepada kita saat ini, pada waktu ini kita iman dan Islam. Seorang yang beriman, dia mesti maknanya hidup memastikan bahawa jalan-jalan untuk pergi kepada kematian dalam keadaan husnul khatimah ni mesti dicari. Dia tak, mana salah satu daripada yang kita buat tiap-tiap hari ialah kita berdoa kepada Allah. Tu jalan tu mesti dibuat sebagai satu daripada usaha dan ikhtiar kita untuk dapat maknanya mati husnul khatimah ni, kesudahan yang baik ni, salah satunya adalah doa. Jadi kita nak membicarakan daripada tajuk ini yang disebut oleh kita Al-Haddad, Abi Al-Haddad ini kepada kita. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Seorang muslim harus selalu memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkannya di dalam husnul khatimah. Kena doa, tuan-tuan. Ini maknanya memohon kepada Allah. Tiap-tiap hari kena minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kan boleh main bercita-cita je. Cita-cita je nak mati dalam husnul khatimah ni, kalau tak diminta, maknanya tak boleh. Kerana meminta tu sebahagian dari ikhtiar. Apa dia sebahagian ikhtiar? Doa. Doa raddul qada. Maknanya doa ni dia boleh menolak sesuatu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa juga dia merupakan salah satu daripada cara kita berusaha, kemudian berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi ud'un. Makna minta pada Allah. Allah suruh kita minta. Kalau minta tu sebahagian daripada usaha. Jadi orang tak minta, dia tak berusaha. Yang kita buat dengan cara-cara yang lain tu, itu juga satu. Ibadat-ibadat yang kita lakukan hari ini, ini sebahagian dari salah satu ikhtiar. Tapi doa juga merupakan satu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana syaitan yang terkutuk itu akan berkata, aduh, orang yang memohon husnul khatimah itu telah mematahkan tulang belakangku. Celaka, bilakah ia mahu membangga-banggakan amalannya? Aku khawatir dia telah tahu tipu daya. Jadi maknanya syaitan ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berduka cita je kepada orang-orang yang Islam yang selasa minta dalam keadaan mati supaya dalam keadaan baik. Yang kita sebut husnul khatimah ni maknanya kebaikan. Bila mati itu dalam kebaikan.
Kebaikannya maksud apa? Tetap dalam iman dan Islam. Tu maksud dia kebaikan. Ada orang mati baik juga. Nah, mati tak buat apa, tak minum arak, tak. Kalau tidak mati dalam iman dan Islam, dia tidak ada kebaikan. Hebat macam mana pun dia banyak berderma sekalipun, banyak maknanya memberi, menyumbang, menolong orang, tapi kalau mati dalam keadaan tidak ada makna iman dan Islam, maka mati jadi binasa. Tahu tempat, tempat kesudahan dia begitu. Nah, itu sebab kita ni mesti mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah. Jadi mesti jaga tauhid yang Allah Taala bagi tu sebab jaga. Sebab bila dalam bulan Ramadan ni, sebelum daripada kita berbuka puasa tu, disuruh dalam satu amalan, disuruh kita membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Sebab bila kita nak berbuka ni minta 4 perkara. Sebab disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang mustajab ketika mana orang nak berbuka puasa. Nah, orang nak berbuka puasa tu doa dia mustajab. Kita bila dah nampak maknanya makanan habis hilang, nak yang tahu perut kosong, nak diisi lepas ni. Nak doa pun tak ada. Jadi dengan sebab itu, orang bila dia nak berbuka puasa, dia jangan menyibukkan diri dia dengan sebab makan. Kita sibuk nak makan. Ni lagi belum sampai, ini belum sampai, sibuk nak makan. Orang sibuk kerana orang salafus soleh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berbuka puasa, mereka sibuk nak berdoa kepada Allah kerana waktu itu doa mustajab. Nah, kita sibuk dengan lain. Dia dah gentil dah buah kurma tu. Dia dah jadi macam makjun dah. Dia pegang 1 jam gentil. Dia jadi macam makjun. Maknanya kalau Allahu Akbar tak payah kunyah, dia telan je sebab dah hancur. Dah lembik dah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi maknanya kita ni disuruh. Sebab gitu bila kita nak apa ni, nak waktu berbuka, disuruh apa? Maknanya membetulkan maknanya dari sudut tauhid kita. Kena mengucap, kan? Membetulkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kerana orang yang maknanya tidak ada tauhid, yang maknanya iman dia tak betul, ini jadi masalah. Itu sebab kita disuruh untuk iman. Kerana dengan iman dan Islam itulah yang boleh melangkah. Lama pun sekali masuk di dalam neraka Allah Ta'ala, kalau kita baca dalam kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, disebut dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling akhir masuk dalam neraka, dalam syurga Allah, ialah orang lelaki daripada yang Islam. Makna walaupun lama dia dimasuk dalam neraka Allah Ta'ala, tapi berpeluang kerana ada iman dan Islam tu dia masuk syurga Allah. Itu sebabnya kita tu bila nak masuk, tak kita dengar dah berapa 10-12 hari kita puasa, banyak kawan-kawan yang meninggal, kan? Ada di kalangan jemaah masjid masjid Kampung Keling, hari tu aksiden, dilanggar orang. Allahu Akbar, kan? Tiap-tiap hari waktu Kampung Hulu ada, orang Keling ada belajar, naik basikal aja. Langgar pun dilanggar, kita kena naik basikal juga. Allahu Akbar. Bulan Ramadan mati, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini kita kena lihat. Jadi minta, maknanya disuruh kepada kita ni membulatkan kita punya akidah kita. Kerana dengan adanya lafaz syahadah inilah yang membolehkan kita ni bersaksi depan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Yang kedua apa? Minta ampun dengan Allah. Sebab walau kita ni dalam bulan puasa, dah bulan tak puasa tu dah tentu, dalam bulan puasa pun dosanya masih banyak juga. Dosanya masih banyak juga. Terutama apa? Dosa mengumpat, kan? Bulan Ramadan ni dosa mengumpat banyak. Orang hantar kuih kat masjid. Ni siapa punya kuih ni? Buah Melaka kecil je. Kalau baik jangan hantar. Kau tak tahu aku ni pirana. Tuan-tuan. Dalam terima makan tu pun boleh mengumpat juga. Allahu Akbar. Sama-sama jalan nak beli, maknanya buat apa ni, juadah tu pun boleh sempat mengumpat je. Kau jangan beli tu, gue bom dia keras. Mengumpat juga, tuan-tuan. Dosa berbakul-bakul. Sebab tu waktu nak berbuka disuruh. Disuruh. Mana minta ampun dengan Allah. Kan?
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, minta ampun. Hari dosa kita ni, kita keluar daripada maknanya ruang lingkup kita, daripada rumah, dalam rumah. Dosa ni sentiasa ada. Bulan Ramadan tak kira bulan tuan-tuan. Orang buat dosa ni nak kata payah kita nak hindarkan. Satu makna dosa yang kata kecil pun boleh kita terlibat. Di mana akhir zaman orang ni melakukan dosa seperti mana menempuh kegelapan malam. Mana tak boleh elak, keluar je dalam rumah, luar rumah dosa tetap ada. Kan? Mana tak boleh elak. Bagi kita ni memang terdedah. Lain nak kita terdedah dengan dosa pula, kita lambat untuk bertaubat kepada Allah. Walau golongan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni berbeza. Nah, buat satu dosa, terdetik dalam hati dah, istighfar banyak-banyak. Ya Rasulullah, kami berdosa ya Allah, terdetik dalam hati kami. Satu maknanya niat yang tak baik. Dosa dah anggap. Kita lagi mana tak buat, kita tak anggap dosa. Ini berbeza, kan? Yang ketiga, yang keempatnya, yang dikatakan disuruh tu maknanya wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita kena minta apa? Sebab doa waktu tu mustajab, suruh minta maknanya syurga. Nas'alukal jannah, ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah dengan kami dalam syurga dengan ibadat yang kami lakukan ini, walaupun tak sebanyak mana kami tak layak. Ila suril firdaus wala ahla, kami ni memang dah tak layak nak masuk syurga engkau. Nak masuk neraka bukan tak layak juga. Tak tahan kami nak masuk neraka Allah. Tak. Kami mengharapkan dengan amalan kami yang buat sepanjang Ramadan ini, dah 12 ni, masukkanlah kami dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Minta jauhkanlah kami daripada api neraka. Itu sebab dalam bulan Ramadan disuruh tiap-tiap hari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa yang disuruh pada bulan Ramadan ni baca, jangan ditinggalkan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Disuruh kita baca doa tu tiap-tiap hari. Kenapa tuan-tuan? Kerana bertepatan dengan bulan Ramadan ini ialah bulan di mana mustajabnya doa. Apa keadaan pun. Terutama waktu kita nak berbuka tu. Disebutkan oleh ulama cara kita ni nak baca doa. Suruh makan dulu ke doa dulu? Maka dia kata doa ni buat dalam dua keadaan. Yang dia kata nak dapat mustajab tu buat dalam dua keadaan. Waktu pertama ialah waktu kita nak berbuka, kita baca doa. Baca doa tadi. Baca apa ni? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah, Allahumma lakasumna. Panjang pula doa ni dah. Bila nak makan? Kita kerja nak makan lagi tuan-tuan. Kerja nak makan ni. Ataupun disimpan separuh doa tu, baca Bismillahirrahmanirrahim, mula makan, kemudian selepas daripada iftar, doa balik. Tapi dah iftar tak ada doa dah, kan? Doa pun tak ada. Patutnya lepas doa, lepas doa, lepas daripada iftar tu doa dia mustajab. Kerana itu kita kena himpun dua. Kemungkinan doa tu dia mustajab di awal ataupun dia mustajab di akhir. Kita dah tak ada dah kenyang tu, pakat belengkong macam mana sawa. Tak ada doa lagi dah. Jadi itu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena gunakan kesempatan. Jadi dengan sebab itulah maknanya syaitan ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berduka cita dia dengan sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, mereka sentiasa maknanya memohon untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Mereka ni berduka cita, syaitan ni duk berduka cita. Apatah lagi kalau kita sekarang ni berdoa untuk mati dalam husnul khatimah dalam waktu maknanya syaitan ini wasufidat asyayatin
Dan maknanya syaitan dibelenggu, dan jin-jin juga pada bulan Ramadan juga dirantai, diikat. Tak kita berdoa pada waktu yang kita tidak diganggu oleh syaitan, sudah tentulah maknanya doa itu lebih dekat untuk jadi mustajab dan makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tengok tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan Allah Taala beri peluang kepada kita. Pertamanya, untuk dapat doa mustajab, Allah Ta'ala beri pada kita peluang kerana apa? Kita sempat untuk bangun sahur. Kerana dalam waktu bangun sahur ini adalah doa mustajab. Untung. Sebab ini bulan lain kita tak sempat nak bangun sahur, belum tentu. Isnin Khamis, wallahu alam. Sebab rata-rata kalau bulan Ramadan kita sempat untuk bangun sahur. Waktu sahur ialah waktu yang dimustajabkan doa. Jadi kita umat Islam diberi peluang. Pada waktu tu kita bangkit pada waktu sahur, doa dengan Allah. Jangan lupa doa, minta mati husnul khatimah. Itu satu perkara. Kerana kita menghadapi suasana doa, waktu mustajab doa ni banyak. Yang keduanya, waktu berbuka. Waktu dia mustajabkan doa. Waktu berbuka tu waktu yang dimustajabkan doa. Yang ketiganya, waktu dimustajabkan doa iaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebab kita akan tempuh semua tuan-tuan yang ada di dalam masjid ni dan di luar dari masjid akan menempuh malam Lailatul Qadar. Tapi beza tempuh tu cara yang macam mana, itu tengok pada diri masing-masing. Jadi malam Lailatul Qadar ni dan malam yang maknanya diselesaikan secara urusan takdir manusia. Jadi malaikat turun, malaikat Jibril dan para malaikat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Malaikat Jibril dan para malaikat yang lain turun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, menyelesaikan maknanya qadar manusia tu daripada berlaku pada hari itu sampai kepada Lailatul Qadar yang akan datang. Sebab kita kena minta. Dan semua orang menempuh. Dan Rasulullah dah beritahu awal-awal dah bahawa Lailatul Qadar ni tentu. Hendaklah kamu cari maknanya Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir, terutamanya pada malam-malam ganjil. Dan Rasulullah beritahu 10 malam terakhir umum. Tetapi kamu hendak cari pada malam-malam ganjil pada 10 yang terakhir. Dah tentu dah, tuan-tuan. Usaha aja lah. Sama ada kita boleh buat tak boleh buat, itu bukan persoalan. Tetapi Rasulullah SAW dah beritahu dah kepada kita turunnya para malaikat Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah. Dah sebut dalam Quran. Waktu yang mustajab. Waktu tu. Jadi ini tuan-tuan, kita menghadapi suasana. Suasana. Yang ketiganya, yang keempatnya, pada malam hari raya. Disebut dalam satu hadis bahawa di antara doa yang dimustajabkan pada 2 malam hari raya. Tapi kita malam hari raya, bapak pun tolong bapak mengecun. Anak nak pasang-pasang, bapak pegang ke dia nak main. Malam hari raya ni tuan-tuan, malam yang mustajab doa. Tapi kita pada waktu itu lalai dengan urusan-urusan kita. Yang bakal gendang-gendang, buat gendang-gendang, yang bakal lemang-lemang, sampai lemang tangan. Nak urusan. Tapi kita tak guna kesempatan. Sebabnya kita buat program-program tu tuan, supaya kita dapat malam hari raya tu, buatkan program supaya setidak-tidaknya kita menghidup, termasuk dalam orang yang menghidupkan malam hari raya tu dengan ibadat. Walaupun masa tempohnya tak lama. Dia terlepas isyak sampai pukul 11 aja. Tak lama, tapi sekurang-kurangnya kita termasuk dapat. Sebab kita buat. Kita nak mengajar manusia tuan-tuan, apakah maknanya yang perlu dibuat pada malam hari raya. Kerana malam tu doa dia. Tuan-tuan tengok dalam hadis Rasulullah SAW tentang kelebihan malam 2 hari raya. Jadi kita kita tuan-tuan tak mahu menggunakan kesempatan-kesempatan pada waktu tu untuk minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala matikan kita. Kita ni belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi maknanya kalau sekiranya Allah matikan kita selepas Ramadan pun, biarlah minta kepada Allah, Allah Ta'ala mati kita dalam keadaan iman dan Islam.
Iman dan Islam tu. Minta tu. Kerana inilah tuan-tuan, dia merupakan satu daripada sijil yang penting sekali. Tak ada sijil ni, Allah, susah kita. Jadi dengan sebab itu, sehingga kan keadaan orang yang minta dengan Allah Ta'ala ni, minta mati dalam husnul khatimah ni, menjadikan syaitan itu berduka cita kepada orang yang macam ni. Sebab apa? Syaitan beritahu orang yang minta mati dalam husnul khatimah ni, mereka ni telah mematah-matahkan tulang rusuk syaitan. Jadi syaitan beritahu bahawa senjata dia, macam mana kamu nak memusnahkan syaitan ni, minta salah satu daripada jalannya ialah minta kepada Allah mati husnul khatimah, kamu ni mematah-matahkan tulang dia. Ni tuan-tuan, satu kiasan yang kita kena lihat, yang diberitahu kepada kita. Maka hendaklah kamu memperbanyakkan mengucap pujian dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam. Sebab tuan-tuan, kita tak merasa bahawa Islam itu sebagai satu nikmat. Orang-orang dulu sebelum daripada kita ni merasa nikmat. Kita ni tak merasa nikmat Islam. Sebab apa? Sebab kita dapat Islam ni secara mudah. Sebab tu tak kita rasa nikmat Islam. Orang-orang yang sebelum daripada kita ni merasa nikmat Islam kerana mereka nak dapat dengan cara yang susah. Mak-mak kita, ayah-ayah kita dulu-dulu tu nak dapat kat Islam tu cara yang paling susah. Nak bina masjid pun susah. Sekarang tuan-tuan, aircon, sejuk orang yang dengar dah. Orang yang dengar ceramah tu semua sejuk leka, kan? Pakat dengar ceramah tu melantun-lantun keluar, kan? Sebab apa? Otak beku. Otak jadi beku, tak boleh masuk, melantun keluar. Orang dulu duduk dalam suasana panas, kipas pun tak ada, tuan-tuan. Bawa kain ridak tu pakai kipas sendiri, kan? Allahu Akbar. Semayang panas. Saya hari puasa yang kedua je orang dah hantar mesej dah. Ustaz, kipas tak mau pusing kuat. Kau kata dah 10 dah aku buka. Kau nak kipas macam mana lagi? Gantung kat badan kau dah. Kipas tu besar. Tuan-tuan, dia dah hantar mesej dah, kan? Kipas ni pusing tak berapa kuat dah. Berapa kuat lagi kau nak pusing? Kita kata inni shaim. Pakat sabar belaka, tuan-tuan. Takkan ada pesan dah sebelum Ramadan dia, jangan komplain. Allahu Akbar, tuan-tuan. Panas sedikit kita ni, kita kena orang panas api neraka lagi. Dia kata, Ustaz, memanglah api neraka kami tahulah panas, tapi ni kita hidup kat dunia. Jawapan cukup cantik. Payah, tuan-tuan, kita nak lawan orang-orang macam ni. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni dia, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab kita tidak merasa nikmat tu. Ibadat nak selesa. Tak selesa, tak nak ibadat. Cari mana masjid yang ada aircon, yang cepat, yang senang, kan? Dia nak macam tu, nak selesa ibadat. Susah orang dulu. Sebab tu orang dulu merasa nikmat iman. Rasa iman tu Allah berharga pada dia. Itu sebabnya orang bila cakap tentang Islam ni begini-gini, cepat dia melonjak. Kita ni orang cakap ni apa ni, kau ni berbuka makan banyak ni. Kita zaman ni mewah, kita mewah, kita kena makan lah. Allah, tak rasa. Berikan berbuka makan buah kurma. Duit masjid banyak-banyak buat apa? Ingat nak bagi dia makan mentah ke darah je. Dan. Ni dia susah, kan? Berebut-rebut. Jadi ini susahnya, tuan-tuan. Mana nikmat iman tu kena rasa nikmat. Orang-orang dulu merasakan nikmat iman. Sebab kita ni kurang. Kita iman tapi kurang merasa. Itu sebabnya bila ibadat kita rasa tak selesa. Walaupun kemudahannya dah banyak. Dulu nak ambil air semayang kena pakai kolah. Kena pam daripada perigi masuk dalam kolah baru boleh ambil air semayang. Sekarang dah ada kolah dah, berenang lagi juga. Pun rasa juga susah juga.
Nak main tadah aja ataupun tadah muka aja, biar dibasuh ke sini. Nah, oh tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Akhir zaman manusia ni nak mudah, dia nak mudah lagi. Dia tak nak rasa sikit susah. Kan? Ini dia kehidupan mengajar manusia. Bila dia terlalu banyak dia dapat nikmat yang berbagai-bagai, maka dia lupa dengan nikmat. Dia lupa tu. Ni sebab kita nak kena rasa tuan-tuan. Muslimin dan muslimat ni. Kadang-kadang pesan dengan anak-anak waktu buka pun dia nak bergaduh juga. Pening kepala kita. Dah ada makanan dah. Kan? Kita kata apa masalah lagi? Apa makanan yang tak cukup? Dia kata cukup. Habis apa yang bergaduh? Tak ada dah. Dia punya pinggan besar, aku punya pinggan kecil. Pinggan pun bergaduh pula. Allahu Akbar tuan-tuan. Mau putus kat sarap. Allahu Akbar. Masya-Allah. Ni kata-kata nikmat itu tuan-tuan. Sebab nikmat Islam itu adalah setinggi-tinggi nikmat dan sebesar-besarnya. Nikmat iman dan Islam ni nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang paling besar daripada nikmat. Kalau orang dapat duit berjuta-juta sekalipun, maknanya tidak diberikan nikmat Islam dan iman, tak ada apa makna. Tak ada apa makna tuan-tuan. Biarlah kaya macam mana pun sekalipun. Mereka duit banyak, tapi tak diberi nikmat iman dan Islam. Seorang yang fakir, yang hidupnya merempat, maknanya hidup kaya pagi makan kaya pagi, petang makan petang. Pakaiannya mungkin maknanya sebulan 2 bulan baru berganti. Tapi bila ada nikmat iman dan Islam, itu yang baik. Tengok orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Suffah yang 70 orang yang dipelihara oleh Rasulullah. Yang mana ketua daripada ahli Suffah itu ialah makna Abu Huzaifah. Tengok tuan-tuan, pakaian payah nak ganti. Makanan pun main share. Orang bawa makanan ni pakat mana, kalau bawa air ni main satu cawan ni, lepas dia minum seteguk, pusing balik. Kita bukan seteguk, sejawan untuk kita. Sejawan untuk kita. Dia tuang satu, mana minum semua seteguk. 70 orang punya mulut sampai kat balik. Tapi bila ada nikmat iman dan Islam tu, 70 orang ni Allah Ta'ala beri syurga kepada dia. Kita siapa yang bagi? Belum tentu tuan-tuan kita datang masjid tiap-tiap hari, ibadat tiap-tiap hari ni kita masuk syurga. Belum tentu. Tengok pada hukum zahir, pandang tengok ibadat tu memang layak masuk syurga. Tapi belum tentu. Kerana orang-orang yang macam tu kerana telah dijamin, telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa yang menyakiti ahli Suffah seperti mana menyakiti aku. Kerana mereka adalah jiran-jiran aku di dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Siapa yang nak janji macam tu tuan-tuan? Ni yang Rasul janji. Bukan kita. Kita janji semua belum betul lagi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kita kena tengok nikmat dia tu, kurniaan Islam tu. Sebaliknya, kalaulah Allah Ta'ala mengurniakan Islam tetapi tidak diberikan dia dunia, maka yang demikian itu tiadalah akan membahayakannya. Allah Ta'ala beri kepada dia Islam tapi tak beri dunia. Berapa ramai tuan-tuan manusia yang Allah Ta'ala tak bagi kepada dia dunia, tapi dia diberikan nikmat Islam. Mati ni macam mana? Orang ini akan digelar apa kalau dia mati? Matinya Islam, matinya beriman. Tapi kalau dia duit banyak, hartanya banyak, diberikan dunia tapi mati, dia ni mati kafir. Kafir tu tuan-tuan dah tentu dah. Khalidina fiha abada. Masuk di dalam neraka Allah Ta'ala kekal, tak keluar-keluar. Kenapa? Kerana lantasan kekafiran dia. Orang beriman, orang Islam, banyak dosa sekalipun ada peluang untuk masuk syurga. Walaupun lama dia diseksa oleh Allah, lama dia dibalas oleh Allah Ta'ala dengan antara dosa dia, tapi ada peluang untuk masuk syurga. Kenapa? Kerana dia nikmat iman Islam. Itu sebab tu nikmat, kan? Walaupun tak dibagi kepada dia dunia, tak membahayakan dia. Tapi kalau orang kat dunia tuan-tuan, Allah Ta'ala tak bagi dia iman Islam, dunia pun dia bahaya, akhirat pun dia lagi bahaya. Itu sebab kita rasa syukur. Sebab itu kita jangan pandang apa yang ada pada tangan orang lain.
Dari sudut kenikmatan, jangan pandang apa yang ada pada orang lain. Syukur pada kita sebab apa? Walaupun kita tak dapat, tapi kita dapat yang Allah Ta'ala bagi, iman Islam, yang mungkin orang tu tak dapat, yang mungkin orang tu tak ada. Nah, sebab ni kalau kita dah sama-sama beriman pun, kita jangan pandang kepada apa yang ada pada tangan orang lain. Kerana walaupun dia ni beriman Islam, tapi tak boleh datang macam kita, duduk sama-sama dalam masjid, semayang sama-sama dalam masjid, tak sempat untuk berjamaah, tak sempat nak berbuka puasa secara ramai-ramai. Tuan-tuan, walaupun dia diberi nikmat Islam, iman dan Islam, sebab tu kita kena syukur. Kita diberi nikmat iman dan Islam, alhamdulillah, sempat datang tarawih, tak pernah tinggal. Kita tak pernah tinggal, sempat Allah Ta'ala beri peluang duduk dalam masjid, kan? Kerana Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa saksikanlah tanda orang beriman apabila dia pulang balik ke masjid. Kita dah dapat tu tanda tu. Walaupun dia ada iman, ada Islam, tapi tak pernah datang masjid, tanda tu tak ada. Tanda tu. Sebabnya itu kita kena syukur, pandang apa yang ada pada kita, jangan pandang pada orang lain. Ni nikmat, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang tak semua orang boleh dapat. Yang imannya ramai, yang Islamnya ramai. Tapi beriman dengan beramal, ada iman tapi amal tak ada, tu payah, kan? Sebab kita kena rasa benda-benda yang macam ni. Sebab orang yang pertama tadi, jika mati tempatnya di neraka. Sebab apa? Sebab imannya tak ada, walaupun dunia diberi, kan? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Walaupun mereka hidup dekat atas dunia ni bebas. Orang yang bukan Islam ni, orang yang tak beriman ni, hidup dekat atas dunia ni bebas. Mereka bergerak dengan segala kemewahan yang ada. Orang bukan Islam, dia bergerak dengan semua kemewahan dia ada. Kereta dia besar-besar, tuan-tuan. Masuk kereta kita kecil je, pakai adalah kancil, memang kecil semua. Kecil je. Mereka ni bergerak, Allah, kereta limousine, kereta besar-besar, kereta yang 2-3 juta punya kereta tu, bergerak di atas dunia ni dengan perniagaan, dengan kilang yang besar-besar, dengan harta dana yang begitu banyak. Jangan kamu bersusah hati. Allah Ta'ala beri dah tahu dah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mereka menguasai semua, maknanya bandar-bandar. Jangan kamu susah hati. Mata'un qalil, yang mereka dapat tu, yang mereka dapat ni semuanya sedikit. Nisbah pada dia hidup dekat dunia ni sedikit. Balik di sisi Allah Ta'ala muflis belaka. Kita dapat sikit, tuan-tuan, kat dunia ni, tapi balik kat Allah Ta'ala tu jadi besar. Jadi besar. Sebab apa ada? Kerana ada nikmat iman dan Islam. Kita dekat dunia ni, Allah susah kan? Ni nak raya ni, persiapan raya, Allah susah. Nak beli pakaian mahal. Tak apa, pakai mana yang ada. Jangan tak pakai sudah. Pergi semayang tak pakai apa-apa, lari Pak Imam, kan? Semayang raya pergi pakai baju Melayu, tak ada samping, tak apa. Semayang, yang penting semayang, bukan baju tu. Penting. Yang penting semayang tu, kita hari raya tu melahirkan gembira. Kenapa? Suruh bucak takbir tau, bukan sebab baju. Falitukabbirullaha ala ma hadakum. Bila masuk hari raya, takbir tu yang penting. Ini gayakan sampai menyerit macam kain pelekat jalan. Allahu Akbar. Nak ni suruh takbir senyap je. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan. Orang suruh takbir dengan azan pun tak tahu. Kejadahnya, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Gaya pakai tu macam ulama, ridha, dengan kain selempang, suruh takbir, azan zuhur di bawahnya. Tak dapat beza langsung azan kan. Jadi kerana ada nikmat iman. Manakala orang yang kedua matinya, tempat dalam syurga kebab iman dia tadi. Tu bezanya. Oleh itu hendaklah anda sentiasa merasa takut dan gerun akan maknanya su'il khatimah, mati dalam keadaan buruk.
Nak mati dalam keadaan kecelakaan. Maknanya salah satu daripada tanda mati dalam keadaan celaka yang besar apabila iman dan Islam tak ada. Selamat tuan-tuan. Nah, itu tanda yang paling besar. Kan? Yang buat maksiat tu orang yang bukan Islam tu, dan memang maksiat tu pada dia tak jadi hal. Kan? Kita kalau tak ada diberi. Bagi orang yang beriman pula, kalau sekiranya maknanya mati dia dalam keadaan iman dan Islam, dosa tu, mana dosa? Dia tetap sebagai hukum Allah Ta'ala. Taklah hukum dia. Tapi ada iman dan Islam tu asyik untung lagi. Yang ni mati kerana tak ada iman dan Islam. Ini masalah, lagi besar masalah ni. Kan? Jadi ni kita nak kena jaga-jaga. Allah Ta'ala beri kita iman, beri Islam. Jadi bulan Ramadan ni gunakan kesempatan. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita banyak waktu untuk berdoa, yang doa itu jadi mustajab. Tak ada daripada bulan lain. Nah, bulan lain kita tak jumpa tuan-tuan. Bulan lain kita jumpa bila? Kalau bulan dari bukan bulan Ramadan, kita akan jumpa pertama hari Jumaat. Satu. Keduanya waktu sahur. Dua je. Nah. Tapi kalau bulan Ramadan kita tengok, hari Jumaat kita jumpa 4 kali Jumaat. Sahur tu 30 hari tuan-tuan, 30 hari. Dan kita berkesempatan. Tu sebabnya jangan tinggalkan daripada bangun sahur. Sebab Rasulullah menyebutkan kata tasahharu. Bersahurlah kamu. As-sahru barakah. Kerana sahur tu berkat. Kenapa? Berkat dengan sebab makannya. Kerana ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya berkat kerana apa? Doa pada waktu mustajab. Kita orang suruh bangun, kita buat tanda aje. Nak, bang, bangun bang. Tak apalah, aku dah makan dah malam tadi. Nah. Awal-awal Ramadan aku dah makan dah. Aku dah simpan macam unta. Nak, tuan-tuan, muslimin suruh bangun sahur. Bukan suruh makan nasi. Sekurang-kurangnya makan sahur ni hanya segelas air. Suruh segelas air. Terhasil sahur. Nak bagus lagi, makan buah kurma. Nak. Bukan suruh makan susu sawa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, nak dapat tu berkat sahur tu, ikut sunnah Rasulullah. Kan? Sallallahu alaihi wasallam suruh makan buah kurma. Tak ada buah kurma, minum air. Itu sebabnya golongan salafus salih, mereka ni kalau bersahur seteguk air je. Kerana nak menghasilkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila bangun sahur dapat peluang untuk berdoa. Itulah waktu kita berdoa dengan Allah. 30 hari tuan-tuan. Tuan-tuan tengok lepas Ramadan besok, jangan harap. Nah, pada waktu itu kita akan tahu maknanya kita punya ibadat tu betul tak betul. Kerana tanda salah satu daripada amalan yang ikhlas ini, dia berterusan. Nah, dia berterusan. Besok tengok lepas Ramadan, orang ni ikhlas ke tak ikhlas. Bukan ikhlas dengan manusia, ikhlas dengan Allah atau tidak. Tengok, yang dulu masjid penuh orang, tengok lepas raya macam mana. Ada orang ke tak ada orang? Silap-silap Pak Imam pun tak datang. Yang mana tuan-tuan? Tu nak tengok tanda ikhlas tak ikhlas. Tanda doa tu, tanda maknanya amalan tu makbul tak makbul. Tak boleh lihat. Mana tengok kena mana istiqamah. Kan? Dia kita tengok Ramadan besok, lepas Ramadan kita tengok orang datang semayang jemaah, ramai tak ramai, tengok, kita boleh tengok. Sekarang ni kalau kita datang ke masjid, macam-macam jenis orang kita tengok. Orang yang tak pernah tengok pun, dia tengok kita pelik. Engkau siapa? Aku lah imam. Dia pula pelik tengok kita tuan-tuan. Sebab dia tak pernah datang masjid. Kita pun tengok, engkau ni siapa? Saya ni makmum, tak pernah nampak pun. Ni baru nampak. Pelik tuan-tuan, pelik. Ada tu bulan Ramadan ni, dia tanya saya, tandas mana? Tandas. Kita kata tak pernah datang masjid ke? Baru sampai. Baru kali pertama sampai masjid, kata. Duduk mana? Dekat-dekat sini je. Ya Allah. Masjid tanya tandas. Memang tak pernah datang masjid. Nak tanya masjid. Allahu Akbar.
Kita yang duduk tiap-tiap hari tu jadi imam tak? Dia tanya, boleh jumpa dengan imam? Nak jumpa imam? Akulah imam. Ya, dia pandang atas ke bawah. Memang sah tak pernah datang. Tuan-tuan, nak cakap dengan imam. Saya lah imam. Ya ke awak imam? Astagfirullahaladzim. Macam-macam hal, tuan-tuan. Itu ragam Ramadan namanya. Ragam Ramadan. Pelik-pelik kita dengar tak? Jadi itulah hakikat dia. Maka dikata oleh itu, hendaklah anda sentiasa takut dan gerun akan su'ul khatimah, kerana tidak mustahil Allah Ta'ala boleh maknanya merubah kalbu hamba-Nya. Sebab itu kita takut, tuan-tuan. Masalah Allah Ta'ala membolak-balik hati manusia ni. Hari ni kita dalam masjid, takut besok kita di luar masjid. Orang yang dalam masjid besok masuk dalam masjid. Sebab tu kita kena minta dengan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuhan yang boleh membulak-balik hati manusia. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lah yang memegang hati manusia. Engkau juga memusing-musingkan hati. Itu sebab kita disuruh. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku dengar Rasulullah sering membaca doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala din. Ini dia bulan Ramadan, tuan-tuan, kita nak baca. Kenapa? Kerana bulan Ramadan ni dia punya kelebihan yang banyak. Bersesuaian dengan bulan Ramadan ini, doanya mustajab. Sebab tu kita kena baca, ya muqallibal qulub. Selepas habis sembahyang, solat tarawih, bangun malam, baca, tuan-tuan. Jangan tunggu Pak Imam baca. Pak Imam tu lupa tu, dia tak nak mati dalam manda khatumah, dia nak mati. Jangan tunggu Pak Imam. Pak Imam banyak dia nak fikir. Kipas bunyi pun orang komplain, dia nak fikir dalam sembahyang. Allahu akbar. Pak Imam, kipas bunyi kuat cabut ganti yang lain. Senang-senang je. Kipas kat depan tu berbunyi kuat Hari yang keempat sampai mesej, Pak Imam. Semua main Pak Imam je. Dia tak tahu Pak Imam yang di mesej ada sebelah dia. Pak Imam, kipas ni kuat bunyi suruhlah kontraktor tukar yang lain. Dia ingat ni macam tukar kain baju ke? Aduh, tuan-tuan, pening kepala kita. Jadi ni kita tengok, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Sebab tu doa tu jangan ditinggalkan, tuan-tuan. Rasulullah baca, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Ni doa yang kata Aisyah, aku dengar sentiasa Rasulullah baca dalam lepas sembahyang dia. Jadi kita doa-doa yang macam ni kita kena ambil perhatian, kerana dia ada warid dia. Warid dia kerana apa? Ada maknanya sandaran daripada maknanya para sahabat ataupun daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena mana doa yang sering dibaca oleh Rasulullah jangan ditinggalkan. Rasulullah kata, ya Muaz, aku wasiatkan kepada kamu, ya Muaz, aku sayang kepada kamu, jangan kamu tinggalkan maknanya doa. Doa yang mana? Tu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dia kata, mana kalau kamu berdoa ni jangan kamu tinggalkan satu doa yang selalu kita baca kan dalam lepas sembahyang kita. Jadi maknanya mana-mana yang doa ada warid dia, tuan-tuan, yang Rasulullah sebut, sama ada datang daripada Aisyah mengkhabarkan bahawa doa ni datang daripada Rasulullah, yang Rasulullah baca tiap-tiap hari. Contohnya Rasulullah baca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang kata para sahabat, aku tak pernah dengar maknanya Rasulullah melainkan doa ni sering dibaca. Inilah doa yang kita kena baca. Mana-mana kita baca doa pun, doa ni jangan tinggal. Kenapa? Doa ni bila dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan doa ni dia punya makna dia cukup penting. Sebab tu kita jangan tinggal, tuan-tuan. Kita ni baca doa ulama-ulama, kita ambil, kita doa dia, tuan-tuan, yang paling afdal dia doa Quran. Yang keduanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya doa para sahabat. Kemudian barulah ambil doa-doa lain. Ini doa-doa syekh kita ambil dulu. Doa Rasulullah tinggalkan belakang. Tuan-tuan, ni doa Rasulullah. Kalam Rasulullah ni ialah dia ni mukjizat. Kerana apa? Dia berwahyu.
Manusia punya kalam tak berwahyu, tuan-tuan. Nah, kerana amalan dia, dengan sebab amalan soleh dia, dengan sebab tu dia punya doa jadi mustajab. Tapi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia rasul. Nah, kerana dia rasul. Sebabnya kena beri maknanya keutamaan doa ni. Kita nak bawa doa-doa lain tu tak kira lah tuan-tuan nak baca doa. Tapi letak doa tu biar beri maknanya keutamaan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau tak ada apa pun doa yang kita nak baca, Rasulullah kata, baca sayyidud doa. Ni doa daripada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak tahu nak minta apa? Dah banyak kali dah minta. Nak baca sayyidud doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali itu dia meliputi semua, jami' dan manik. Minta semua kali kat belakang. Baik dunia, baik akhirat. Allah selesai belakang. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mak kita tu kita kena tahu. Kan? Ada orang kadang dia dalam doa-doa ni, doa-doa Habib-Habib ni, kau main lagi. Bukan kita menafikan tuan-tuan, sampai melupakan doa daripada Allah dan doa daripada Rasul. Itu baca dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Macam mana adab berdoa dan susunan doa. Kita tak beri keutamaan. Jadi tuan-tuan, manusia ni bukan maksum. Rasul dia. Rasul ni maksum. Tuan-tuan, sebab kita kena beri dahulu dia. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang disukai dan menyesatkan kepada siapa yang dia sukai. Allah Ta'ala boleh. Siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan, nak beri beriman, tak ada siapa yang boleh halang. Manusia tak boleh halang tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala tu dia Tuhan. Dan bila dia Tuhan tu, Allah Ta'ala punya suka tu. Allah Ta'ala ni Rabb. Ar-Rabb ni apa maksud? Tuan. Tuan sekalian alam. Siapa yang dia nak bagi iman, dia boleh bagi. Yang dia tak nak, yang dirasa orang ni tak perlu, dia tak bagi. Ataupun dia beri separuh, dia ambil lepas tu. Itu kehendak Allah. Tak ada siapa boleh bantah. Kita nak bantah apa? Dia Tuhan. Tuhan yang menjadikan alam ni, alam. Atas kehendak Allah Ta'ala. Reda. Kena terima lah tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tu kan maha adil. Allah Ta'ala tu menepati akan janji dia. Kalau Allah Ta'ala berjanji bila diberi iman tu, siapa yang dikehendak diberi iman, diberi iman. Nak diberi iman tu dia tengok. Sebabnya tanda-tanda tu, orang yang nak mati husnul khatimah tu, kita boleh tengok. Siapa yang Allah Ta'ala nak diberikan mati husnul khatimah tu, tengok dia punya perjalanan hidup dia. Dia boleh nampak. Kan? Di ujung dia mati baik. Kalau nak tarik diberi mati husnul khatimah tu, ni nampak juga tu. Allah Ta'ala bagi dia punya ending dia. Ujung dia macam mana. Dia berubah. Mula dah dulu dekat dengan masjid, sekarang dah tak apa-apa dah. Dah jauh dah majlis ilmu, dah duduk tempat-tempat yang tak sesuai dah. Dia boleh nampak tu. Kerana dia pergi tu, tu. Akhir tu dia nak menuju ke arah tu. Tu tanda tu tuan-tuan. Tu sebabnya kita kena minta dengan Allah, jangan jadi begitu. Jangan dipusing-pusingkan hati kita. Kerana manusia ni semua terdedah untuk boleh jadi macam tu. Sebab tu kita kena minta selalu. Jangan maknanya qada Allah Ta'ala tu berubah daripada kita. Jadi itu tuan-tuan. Dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi la ilaha ghairuh, inna ahadukum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un, fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ni tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Arba'in An-Nawawi, daripada senarai hadis 40. Rasulullah SAW bersabda bahawasanya dialah Tuhan, tiada Tuhan lain melainkan dia.
Allahu la ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Nah, dari dalil yang lain banyak. Dalil yang jelas kepada kita. Allahu la, Allah dialah Tuhan, tiada Tuhan melainkan dia. Siapa cari lain daripada itu bukan Tuhan namanya. Nah, itu bukan Tuhan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia adalah seseorang kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak di antaranya dengan syurga hanya sehasta saja. Ada orang tuan-tuan buat amalan daripada hidup dia, nampak pergi semayang, pergi berjemaah, pergi maknanya haji, pergi umrah, semua amal-amal baik dia buat, sehingga kalau kita nampak daripada perbuatan amalan dia itu seolah-olah antara dia dengan syurga tinggal sehasta, tinggal sejengkal. Tak? Tinggal sejengkal. Kita tengok dia memang dia orang baik, suka derma, suka impak, pantang cakap je. Dialah orang yang lebih dahulu. Kalau apa-apa program kebaikan, dialah dulu. Antara diri dengan surga tinggal sehasta. Tiba-tiba dalam kitab Allah Ta'ala mendahulunya. Allah Ta'ala dah tulis dalam kitab dulu bahawa Fulan bin Fulan mati dia dalam su'il khatimah. Allahu Akbar. Kerana qada itu mendahulu. Jadi maknanya mendahulunya, lalu dia beramal dengan amalan ahli-ahli neraka, maka masuk di dalam neraka. Walaupun dia antara syurga dia, antara dia dengan syurga tinggal sejengkal lagi. Ini yang paling kita takut tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita paling takut beginilah. Kita datang tiap-tiap hari semayang, semayang berjamaah, kita berpuasa, kita beribadat, bangun malam. Yang ini paling kita takut tuan-tuan, paling kita takut macam inilah, Kemudian apa? Lalu ia pun beramal dengan ahli neraka, amalan ahli, maka ia masuk ke dalam neraka. Dan adalah seorang kamu ia beramal dengan ahli-ahli, maknanya amalan ahli neraka, sehingga jarak di antaranya dengan neraka itu hanya sehasta. Tuan-tuan boleh tengok ni, contoh-contoh ni tuan-tuan boleh tengok. Ikrimah bin Abu Jahal tuan-tuan. Contohnya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal ni Rasulullah isytihar bunuh. Ikrimah Abu Jahal ni dia cukup kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana Abu Sufyan hidup dia bermain dengan Rasulullah. Ni saudara kan? Abu Sufyan tu Abu Sufyan bin Abu Talib, Rasulullah bin Abdullah bin Abu Talib. Mana kan kira tu anak saudara, duduk sama-sama main-main. Kerana Rasulullah dengan Abu Sufyan ni tak jauh dia punya jarak umur dia. Ketika mana Rasulullah ni bersedih, Abu Sufyan yang menghiburkan dia waktu dia kecil-kecil. Ni Abu Sufyan. Tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan terima maknanya wahyu Allah, dilantik menjadi rasul, dialah manusia yang paling kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai maknanya berserengkau dengan orang apa ni kafir, dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Maknanya mesti bunuh Rasulullah. Sampai macam tu dia penentangan dia dengan Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala nak mengkehendaki dia. Walaupun pada akhir dia terlibat dengan perang Badar, dengan perang maknanya peperangan Uhud, dia libat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Allah Taala beri petunjuk pada Abu Sufyan ni, dia datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku nak menzahirkan Islam aku, nak zahirkan taat. Rasulullah kata aku tidak akan memandang kau. Ya Rasulullah, pandanglah aku. Ya Rasulullah, terimalah aku. Kalau sekiranya engkau suruh aku cium tapak kaki engkau pun aku buat. Allah nak tunjuk tuan-tuan hinanya pada waktu itu. Kerana tuan-tuan bertahun-tahun menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya Allah Taala beri dia ni keimanan, nak beri dia iman. Sebab Abu Sufyan ni orang bangsawan, duit banyak tuan-tuan, banyak piti. Duit banyak.
Bisnes ni bukan kecil-kecil tuan-tuan, bisnes besar. Nah, tapi dia penyakit dia kedekut. Kaya tapi kedekut. Tu ingat-ingat kan, banyak duit yang kedekut. Sehingga orang rumah dia, bila dia masuk Islam tu, orang rumah datang mengadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak bagi tahu, nak mengadu satu soalan ni. Hanya bertanyalah ustaz kita kan. Ya Rasulullah, macam mana pandangan kau? Berdosa tak seorang isteri mengambil duit suami? Tu jadi hukum tu. Nah, berdosa tak maknanya seorang isteri mengambil duit suaminya? Nah, Rasulullah kata, sebab apa engkau ambil duit suami kau? Suamiku kedekut. Kan? Kedekutnya Abu Sufyan sehingga maknanya aku nak makan, anak-anak nak makan pun dia tak lagi. Apa lagi dia keluar pergi bisnes, aku pun sah aja lah. Nah, Rasulullah kata, boleh kamu mengambil duit isteri kamu, suami kamu, maknanya mana boleh ambil daripada harta suami kamu dengan kadar keperluan. Lebih daripada itu, nak beli makna kup putih, nak beli maknanya kosmetik, tu tak boleh. Nak beli tapawai, tu tak boleh. Nah, tu nak tunjuk pada kita tuan-tuan, mana-mana suami kedekut, mana isteri boleh sambat duit suami. Tapi ambil kadar perlu. Jangan kau ambil dengan purpose kau tak pulang. Aman. Tu nak kena jaga tu. Tak hukum tu jadi hukum. Nah, Abu Sufyan ni orang bangsawan tapi penyakit dia kedekut. Dia tuan-tuan. Kan? Sebabnya Rasulullah bila Abu Sufyan ni masuk Islam, Rasulullah beri kemuliaan kepada Abu Sufyan. Bila masuknya Rasulullah ni dia menawan kota Mekah, Rasulullah kata siapa-siapa orang yang masuk dalam rumah Abu Sufyan selamat. Akan selamat. Tu pakak orang kafir masuk dalam rumah Abu Sufyan. Pakak selamat. Rasulullah beri keamanan. Boleh keluar daripada Mekah tanpa ada tahanan. Kerana bila Islam masuk je Mekah, menawan balik maknanya Mekah, maka orang kafir dah tak boleh duduk dah. Semua kena keluar. Siapa yang lawan, nasara kami akan lawan. Dia tuan-tuan, semua pakak masuk dalam rumah Abu Sufyan. Kenapa? Satu, kerana memberi penghormatan kepada Abu Sufyan. Sebab dia ni orang kaya. Orang kaya ni dia suka kemegahan. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni nak cerita tuan-tuan pada kita. Tengok bagaimana yang dulu bermati-matian menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentang Allah Taala. Allah Taala nak bagi tu iman. Allahu akbar. Akhirnya masuk Islam tuan-tuan. Paling kuat pula melawan. Maknanya mempertahankan agama. Allahu akbar. Ni kita nak kata nak macam mana? Tengok Ikrimah bin Abu Jahal. Orang yang pada awalnya cukup kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Allah. Sehingga Rasulullah kata keluarkan satu partition, maknanya siapa-siapa yang berjumpa dengan Ikrimah Abu Jahal, mana-mana dijumpa sekalipun hendaklah dibunuh dia. Macam Salman Rushdie pula. Rentah. Sehingga maknanya Ikrimah bin Abu Jahal ni kata, aku melihat bahawa dunia ni jadi sempit dah. Jadi dia pun lari. Sedangkan isteri dia masuk Islam dah. Isterinya Fatimah masuk Islam dah. Bukan Fatimah Rasulullah. Masuk Islam. Tapi isterinya cukup sayang pada suami. Suami lari dah kerana nak menyelamatkan dia. Tak boleh duduk Mekah. Lari tu tuan-tuan. Sampai daripada satu pelabuhan berhampir dengan Yaman. Nak pergi seberang. Naik kapal. Maka dia kata ni nak pergi tumpang. Orang ni kata syarat kalau nak tumpang kapal ni mestilah maknanya beriman. Mesti beriman. Orang yang nak naik kapal ni, dia syarat dia telah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka kata Ikrimah, aku datang daripada jauh, yang aku lari ni sebab ni lah. Yang sebab ni lah aku lari. Maka tak diizinkan masuk. Tak ada naik kapal. Jadi isteri ni kerana sayang dengan suami dia kata minta izin, ya Rasulullah, biarlah aku cari suami ni. Cari suami supaya aku boleh bawa balik dia, supaya dia beriman kepada Allah. Mana tahu tak, sayang isteri ni supaya tuan-tuan, isteri ni sayang pada suami ni lain macam nak kita ni pakai nak tambah aja kan.
Isteri ni sayang, Allahu Akbar. Dia kalau dah setia tu macam tu lah tuan-tuan. Seorang ni kan. Kita ni pakat bila nak mati orang ni kan. Pakat nak suruh mati awal dia kan. Ramadan tak mati-mati juga, Ramadan tahun lepas tak mati juga. Ni ada lagi yang mati. Pakat nak suruh mati aja. Jangan tuan-tuan. Ikrim lalu maknanya bila isteri ni pergi mencari maknanya suami, jumpa sampai pada tempat tu, jumpa takdirnya. Waktu nak balik ni dah lama tuan-tuan, terpisah, buat lari ni terpisah kan. Sampai dalam perjalanan nak balik ke mana nak balik, buat kemah kerana malam, maka isteri pun datang ada hajat pada suami. Suami ni ada hajat dengan isteri. Maka kata isteri, tak boleh, walaupun kau suami tak boleh. Sebab kita berlainan akidah. Tuan-tuan, tengok tu, akidah ni penting. Masalah iman dan Islam ni penting. Tak boleh digadai begitu saja tuan-tuan. Balik Rasulullah sebelum daripada Ikrimah bin Abu Jahal sampai, maka Rasulullah kata, nanti akan datang maknanya orang yang akan berhijrah dia. Akan datang orang yang berhijrah, yang lari dia daripada Islam, akan berhijrah kepada Islam. Maka apabila dia datang kepada kamu, maka jangan kamu cerca akan maknanya keturunan-keturunannya. Kerana mencerca keturunan dia bermakna mencerca keturunan orang yang masih hidup. Itu sebabnya kalau mak bapak kita orang jahat, jangan sekali-kali ada orang cerca mak bapak dia. Rasulullah larang tu. Tu mak bapak tu, anak-anak akan terasa. Sebab tu Rasulullah kata jangan. Kan? Abu Jahal tu mau mati tu dalam kafir. Walaupun dia kuat menentang, tapi jangan cerca sebab anak dia Islam. Nanti anak terasa. Sebab sejarah-sejarah orang dulu, mungkin orang ni mak bapak dia ni, anak dia ada depan kita, jangan cerca sebab dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kembali masuk Islam. Setelah tu kuat. Bayangkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat, banyak lagi kisah-kisah yang kalau kita nak ambil. Jadi kalau ni cerita bab ni cerita tentang bagaimana orang yang diberi hidayah. Masalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak tahu tuan-tuan. Jadi maknanya dia buat satu amalan dia tu maknanya amalan ahli neraka. Amalan ahli neraka. Menentang Islam, buat zalim kepada orang. Kita kata orang ni masuk neraka, jangan kita hukum. Sebab tu kita tak boleh hukum orang. Kita nak hukum pada kafir-kafir ni, kau mati kafir. Jangan. Mana tahu dia besok dia masuk Islam, kita pula kafir lepas tu. Sudah. Sebab tu jangan. Kan? Kita tak boleh menghukum. Kita tidak boleh menjatuhkan hukum pada orang. Kan? Yang boleh jatuh hukum tu Allah. Allah Ta'ala menentukan orang ni kafir ke Islam ke, Allah Ta'ala. Kita tak boleh. Hati-hati tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, bila orang ni melakukan amalan, makna amalan ahli neraka, ketentuan Allah Ta'ala baru dia ni dalam kitab Allah Ta'ala mendahulu dia mati. Maka kita tengok di ujung dia jadi orang baik-baik. Sebab kita kan, sebab ni kita ni tuan-tuan, kita tak tahu makna suratan. Dengan sebab tu bila tak tahu suratan ni, kita disuruh apa? Suruh berdoa. Dan doa ni penting. Tak ada doa, sebab tu kita kata doa tu Raddul Qada. Doa ni boleh menolak sesuatu qada yang Allah Ta'ala tentukan. Sebab kita tak tahu macam mana nasib kita. Islam ke, beriman ke kita, kafir ke, kita tak tahu. Jadi dengan sebab itu kita ni ada peluang. Allah Ta'ala bagi kita peluang, bagi kita makna waktu. Kita dah sekarang ni dah jadi orang beriman, kekalkanlah beriman kita tu. Macam mana nak kekal? Ni perbuatan. Kena doa. Buat amal-amal yang boleh mengarah kepada Allah Ta'ala beri kepada kita tu jadi iman dan Islam berterusan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, masuknya Ramadan ini, kita maknanya muhasabah diri banyak-banyak. Mana melakukan amal dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita jangan rasa penat tuan-tuan. Jangan rasa penat dengan ibadat dalam bulan Ramadan. Kerana Ramadan ni bukan datang maknanya seterusnya. Belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan yang hari ni Allah Ta'ala beri tempuh kita Ramadan dalam keadaan kita sihat. Takut Ramadan akan datang tu kita dalam keadaan sakit. Tak tentu lagi tuan-tuan. Jadi dengan sebab tu syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semuanya dalam perangkat anda melaknat orang Yahudi, bangsa-bangsa Yahudi, kerana orang Yahudi ini merupakan bangsa yang banyak berkumpul. Tapi baru-baru ni kita dedahkan dengan percakapan seorang yang mengatakan bahawa tidak boleh melaknat, tidak boleh melaknat kaum Yahudi. Sedangkan dalam surah dan ayat 161 kalau tidak silap dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi ini berserta dengan malaikat-malaikat, manusia atau binatang. Itu minta penjelasan daripada Ustaz. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melaknat ini adalah sesuatu yang dilarang. Kita melihat di dalam Al-Quran itu kalimah laknat tu, lu'inan nabi, lu'inan nabi, ala lisanin nabi, maknanya itu menunjuk pada zaman yang telah jelas mereka ni mati dalam keadaan mereka ni kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Itu dah jelas dah. Kerana mereka hidup pada zaman Nabi, mereka menentang Nabi dan mati pada waktu itu dalam keadaan mereka ni dalam keadaan kufur. Dalam keadaan kufur. Pada waktu sekarang ni kita tuan-tuan, walaupun mereka zalim kepada kita, kepada orang Islam, tapi kita belum tentu nak menjatuhkan hukum pada tu. Engkau ni bangsa yang dilaknat, belum tentu lagi tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu berhati-hatilah, kan? Kerana kalam ni, sebab kalam ni boleh menyebabkan kebinasaan kepada seseorang. Ada pun yang dalam Quran tu kita melaknat orang yang ada tu, yang dilaknat oleh Nabi, oleh Allah dan Rasul, itu kita boleh laknat sebab dia dah habis masa dia. Kerana dia dah mati dah. Ada. Itu sebabnya Rasulullah, atau ketika mana maknanya Abu Lahab tu, Abu Lahab ni kan dia kena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Abu Lahab, Abu Jahal ni kan dia kena dengan Rasulullah. Dilarang orang menyebut-nyebut. Sebab Rasulullah tak suka, tak rasa sedap dengar, walaupun mereka tu kafir. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, orang yang hidup ni, orang-orang Yahudi yang hidup ni, kita nak hukum dia, nak laknat dia, engkau mati dalam kafir, belum tentu lagi. Ada pun yang disebut dalam Quran, yang hidup pada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, mati mereka dalam kafir. Itu kita nak laknat tidak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kenapa? Memang dah terpasti dia itu dalam kekafiran. Ada pun yang sekarang ni kita kena hati-hati lagi. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukup setakat itu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.